Melihat dari aspek taktikal dan juga strategi, dan kepada sidang hadirin sekalian, ada betulnya beberapa ahli panel memberi teguran. Salah satu ciri manusia Melayu yang sangat penting kita pelihara adalah tata susila. Bermaksud sangat penting, saya ingin tekankan kepada seluruh rakyat Kelantan. Apapun yang berlaku pada malam ini, saya rasa kita harus teguh. Pertamanya, kepada panel-panel sendiri, apabila kita menghadirkan diri, saya anggapkan malam ini adalah tempat perbahasan strategi taktikal bagaimana nak menyelesaikan isu Melayu yang sangat penting ini. Yang pertama, isu bahasa. Saya ingin penjelasan siapakah yang sanggup daripada tiga-tiga orang ini mempertahankan bahasa Melayu dengan ruhnya, dengan jasadnya, agar anak-anak Melayu yang berada di sekolah, di universiti tidak mengalami peristiwa malang sepanjang 1990-an lagi. Saya mengatakan itu, apa strateginya nak mempertahankan bahasa Melayu? Sebab itu saya menghadirkan diri, saya ingin memberitahu, mesti diberitahu strategi. Kalau kita membuat keputusan pada malam ini tidak membenarkan bahasa Inggeris diangkat sebagai bahasa utama di semua universiti, kita buat pernyataan secara bersama pada malam ini bahawa kita tidak boleh membenarkan dia. Ini asasnya saya hadir. Saya nak tengok ini. Yang kedua, tentang isu-isu ekonomi orang Melayu. Kenapa kita tidak capai 30%? Saya ingin tahu dari tiga-tiga orang ini, apakah petakanya, apakah malangnya, apakah prejudisnya. Bukan tempat untuk kita bertembung, untuk kita berbalah di sini. Sebab itu saya minta sidang hadirin sekalian, bagaimana nak mempertahankan kuasa Melayu di dalam pilihan raya ke-13 nanti ialah bagaimana ahli-ahli politik yang berada dengan saya pada malam ini. Saya minta maaf, saya bukan ahli politik, maka saya harus bercakap sebagai seorang intelektual. Bagaimana kita nak menemukan kesepakatan? Saya tidak kisah wujud atau tidak wujud perpaduan di antara parti-parti politik. Malah secara strateginya saya mengatakan saya tidak bersetuju perpaduan sebab dia berbahaya, kerana akan menjadi satu parti. Lebih banyak parti Melayu itu maka lebih baik, kerana dia akan mewujudkan kuasa-kuasa yang berasingan. Kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai distributed management. Yang saya ingin tahu ialah bagaimana kita nak menguruskan kesepakatan. Bermaksud, jika ada negeri satu, negeri dua diperintah oleh parti Melayu, apa salahnya penguasa yang di atas, jika dikuasai oleh orang Melayu, membantu secara strategi agar negeri ini berjaya. Ini asas dia. Yang saya katakan, ini asas dia yang penting. Dan yang ketiganya ialah, yang saya katakan pada malam ini juga, isu yang sangat penting di dalam PHY ke-13 ini ialah isu bagaimana survival orang Melayu. Saya tidak nafikan seperti mana kata Datuk dan juga yang lainnya bahawa orang Melayu sudah berjaya. Saya tidak nafikan. Tetapi secara akademiknya data menunjukkan sebaliknya. Data menunjukkan sebaliknya. Saya ambil satu contoh dalam kajian saya 3 hari lepas baru-baru. Saya sampai di Bandar Kuantan dan selepas saya bagi ucapan, ceramah dan sebagainya, saya tidur di sebuah hotel iaitu Sri Malaysia. Dan besoknya saya kata kepada pegawai saya, alangkah cantiknya kalau kita dapat makan di Bandar Kuantan ini. Adakah ini isu politik? Tidak, ini isu survival Melayu. Dan saya sampailah ke satu tempat, betul-betul di hospital, depan hospital Sultan Afzan. Betul-betul berhampiran dengan benteng di Kuantan. Tidak ada satu pun restoran walaupun sebesar meja ini yang boleh memberi makanan ataupun sarapan kepada saya. Tidak ada seorang pun Melayu yang terlibat dalam ekonomi di Bandar Kuantan, di kawasan hospital itu. Maka saya bandingkan dengan Kubang Krian, hampir 1 kilometer restorannya. Saya banding, ini bukan isu politik. Lalu saya dapatlah masuk ke sebuah restoran, ada 6 kedai di dalamnya. Maka ada seorang pakcik itu pun menawarkan, kerana dia kenal saya, dia pun mengatakan, Prof, selamat datang ke kedai saya. Saya kata ada breakfast atau tidak? Dia kata ada. Saya terkejut apabila dia menawarkan 2 makanan sahaja, iaitu nasi lauk, nasi kerabu. Maka saya mengatakan, kenapa saya puji? Inilah contoh, model bagaimana orang Melayu Kelantan survival. Apakah salah untuk orang Melayu lain meniru contoh ini? Saya kata, maka pada hari ini kita kena mencari penyelesaian, konsensus. Bagaimana nak mengangkat bangsa Melayu ini dengan 3 cara. Pertama, pertahankan simbol dia. Simbol dia adalah bahasa. Tulisan dia Jawi. Percakapan dia bahasa Melayu dan Raja Melayu. Ini simbol kena pertahankan. Yang kedua, apakah rohnya? Saya kata, Islam rohnya. Tidak kira siapa yang mempertahankan Islam untuk mewujudkan negara rahmatan lil alamin, masyarakat Baghdadun Thayyibatun Warabul Wafu, maka dia harus disokong dengan apa cara sekalipun, bukan dijatuhkan. Itu kata saya. Dan yang ketiganya ialah, yang saya sebut ialah ekonomi.
Orang Melayu sudah daif, itu tomahan ahli politik. Baru-baru ini saya pergi ke Merlimau sebagai ahli akademik, saya buat kajian. Semua orang kata orang Melayu adalah miskin. Dan contoh yang mereka ambil adalah orang Kelantan. Sebab itulah Prof. Agus kata tadi, kenapa saya ambil data? Saya kata macam mana sebagai seorang ahli akademik saya boleh mempercayai bahawa orang Kelantan miskin? Sebab data dia menunjukkan jumlah anak Melayu yang terlibat di dalam mekanik, iaitu kedai-kedai yang membaiki kereta, adalah terbesar di negara ini, malah lebih besar daripada keupayaan negeri Selangor dan Kuala Lumpur itu sendiri. Maka saya ambil contoh. Ini konsensus yang kita perjuangkan pada malam ini. Bukan tuduh-menuduh, bukan kutukan. Sebab bangsa Melayu itu adalah bangsa yang sangat johari lagi budiman. Bangsa intelektual. Maka kita nak mencari konsensus bagaimana nak mempertahankan ini. Nah, PRU 13, apa pun terjadi adalah urusan politik. Tetapi bagi ahli akademik, saya membimbangi. Kerana seandainya bahasa Melayu itu dipelecehkan, maka dia pengkhianatan terhadap tamadun dan orang Melayu. Sebab itu saya sebut, saya pas kepada sahabat saya dan Datuk, saya mengatakan